Okay. Okay. So basically, first kita, yang ni yang biasalah kalau kita tengok dalam soalan exam kan, banyaknya macam ni. Dia bagi tahu aras kognitif semua dan basically aras kognitif tu dia yang ada setengah peperiksaan ataupun institusi dia combine remembering, understanding aras rendah, aplikasi aras sederhana, analisis dengan evaluation aras tinggi. Okay, especially soalan ni lah, soalan dalam bentuk objektif. Sebabnya aras sintesis tu susahlah ataupun create tu susahlah nak tanya dalam soalan objektif. Okay, dan ini dia tengok ikut domain kognitif tu. Okay, yang kat atas ni pula dia ikut jenis exam, jenis item. Okay, yang ni multiple choice questions ni item objektif. Yang kita kata tadi lah, task based simulations ni yang selain benda soalan objektif lah. Okay, kalau yang selalu kita tengok tu dari segi pentafsiran autentik lah, ataupun pentafsiran alternatif yang melibatkan kita kena buat sesuatu kemahiran, tunjuk demonstrasi sesuatu kemahiran atau tugasan ataupun kita buat simulasi. So basically yang ni ada 8 jenis soalan. Ada 8 soalan nak tanya, soalan jenis item subjektif lah basically. Task based simulation dengan written communication ni basically nak tanya soalan ialah item subjektif lah, sebabnya pemeriksa akan tengoklah ikut judgement mereka lah bila mereka bagi bagi markah. Okay, so kat sini tengok written communication, okay, untuk ni tak ada. So yang ni dia pecah dari segi multiple choice. Dan kalau tengok slides group TGSU tadi pun mereka ada tunjuk juga contoh, salah satu contohnya dia combine dua-dua. Dia combine content ataupun aras dan dia combine jenis item. Perasan tak? Contoh dia mana ya soalan mana dia? Panjangnya. Okey, ini ke? Oh, ni kita punya apa? Ush. Saya nak tunjuk jugalah sebabnya salah satu contohnya yang apa? Yang Perak tu. Apa? GSU daripada PPD Perak kot. Dia combine apa? Item dengan aras. Yang ni. Boleh nampak tak? Kan di sini bagi aras rendah, sederhana, tinggi. Yang ni kemudian dia bagi pula, okey jenis item apa? Nak tanya objektif ke apa? Okey, ada yang apa? Tengok ni, isi tempat kosong satu sajalah sebab pengetahuan. Dan macam saya kata tadi, kalau kita nak bagi markah tu sepatutnya bukan sebab soalan tu soalan subjektif, kita bagi satu markah dia dah lain. Dia tak sama level. Okey, sebabnya ada keperluan kita nak tanya soalan subjektif tu atau objektif. Okey, dan pemarkahan tu pula sepatutnya satu markah, satu info yang kita dapat daripada pengetahuan pelajar kita ataupun daripada kemahiran pelajar kita ataupun daripada respon pelajar tu kita dapat tahulah dia punya kefahaman ataupun kecekapan. Tengoklah berdasarkan soalan apa jenis ujian apa. Kalau macam tadi ujian nak pilih accountant tadi tu apa nak tengok dari segi dia punya kemahiran dia mengira ke ataupun dia faham konsep accountant tu lah. Okey, samalah kat sini macam tadi. Selalunya soalan pengetahuan satu markah lah. Okey, tapi isi tempat kosong. Jadi ini soalan bukan soalan subjektif by the way. Ini soalan objektif sepatutnya bila dia pengetahuan. Sebabnya pengetahuan ni tanya fakta dan satu saja soalan jawapan betul dalam dunia ni. Dan jadi bila pemeriksa tu bagi markah, dia ikut skema pemarkahan, selalunya ada satu atau dua jawapan je lah yang boleh diterima untuk pengetahuan. Okey, tapi bila dah mencipta semua ni dah bolehlah dari segi flexibility dan subjectivity pemeriksa. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan based on GSU? Okey, Sensei. Sensei kata dia left. So far so good. Yang lain semua diam, saya assume boleh faham? Ada 29 orang. Boleh ya? Okey, thank you. Okey, sekarang ni kita 6 suku, tak apa. Jadi sepatutnya hari ni kita nak sambung apa dengan presentation group 2 lah. Group item writing. Yang ni lah baru kita tengoklah jenis-jenis pembinaan item dan kenapa kita panggil dia item objektif dan kita panggil subjektif dan apa jenis-jenis item lagi lah yang ada. Okey, jadi
Tak kisah kalau tak Muna ke siapa? Apa? Alfa, Atika, Balkis. Balkis. Okey. So saya serahkan kat grup ni. Kalau ada keperluan tak sempat habis, kita sambung macam biasa. Dan kalau saya rasa kalau tak sempat habis, kita sambunglah minggu depan. Okey? Nah, sekarang saya serahkan kepada grup Muna ya. Okey, terima kasih Doktor. Okey, saya stop sharing. Tetapi kalau ada apa-apa soalan macam tadi tu soalan GSU sangat penting. So make sure boleh tanya dalam ni lah, dalam grup. Ya, hari ni kita tak perlu buka kamera lah sebab lambat dah. Alright Doktor, saya share. Okey. Ya, sila. Thank you. Okey, tadi Atira share. Sekejap. Nampak? Nampak? Saya nampak. Yang lain? Nampak apa ada. Nampak. Okey, hai, Assalamualaikum. Dan selamat petang. Okey, saya Kucu Nada Aufa bin Razali dan rakan saya iaitu Balkis, Atika dan Muna Akila akan present mengenai garis panduan dalam menulis item. Okey, ini adalah kandungan pembintangan iaitu kami akan membentangkan mengenai pembinaan item objektif, subjektif, struktur, esei, pentafsiran autentik dan kesimpulan dan rumusan. Dengar ke? Dengar. Okey. Masuk ke pembinaan item objektif. Okey, apa itu item objektif? Okay, item objektif ni dia adalah soalan yang kita guna untuk nak mengukur tahap penguasaan murid. Dia macam bila item objektif ni kita tahu macam dia soalan yang kita boleh pilih jawapan kan, A, B, C dengan D. Dia item objektif ni kalau kita jawab salah, kita takkan dapat markah. Dia berbeza lah dengan item subjektif tu. Macam kita cakap tadi dalam slide kan, dalam WhatsApp, yang kalau item subjektif tu dia macam kita boleh jawab macam apa? Pemeriksa tu boleh bagi markah lah untuk kita. Dia macam bersifat lebih fleksibel. Okay. Okay, kalau kita tengok kat sini, jenis item objektif ni ada dua jenis. Iaitu yang pertama memilih respon, yang kedua mengemukakan respon. Memilih respon ni macam soalan aneka pilihan, aneka gabungan, padanan betul atau salah. Memilih respon ni macam kita pilih jawapan lah. Jawapan tu dah ada, kita just pilih je. Aneka pilihan tu macam soalan yang ada jawapan A, B, C, D. Sama juga macam aneka gabungan. Kalau padanan ni, contohnya macam soalan tu, kita just padankan saja dengan jawapan yang dah ada tu. Kita garis-garis tu kan. Macam contoh yang doktor bagi UPSR tu. Dia ada item padanan tu. Dia betul atau salah tu kita just pilih jawapan yang betul atau salah. Seterusnya mengemukakan respon ni macam kita kena pilih jawapan tu. Macam untuk soalan isi tempat kosong dan melengkapkan ayat. Okay, jika pilih jawapan yang dah ada, kita isi dekat tempat kosong. Melengkapkan rajah ni, contohnya macam soalan tu, kita macam gambar. Contohnya macam gambar motor ke apa kan. Okay, dia letaklah label dekat, contoh dekat tayar motor tu, itu kita kena tulis lah kat situ. Okay, ni benda apa? Macam tu. Faham tak? Okay, clear tak? Okay, faham. Faham macam tu. Faham, okay. Ini anatomi item aneka pilihan atau gabungan. Dia ada 5. Yang pertama adalah STEM. Okay, STEM ni adalah penyataan maklumat yang diperlukan untuk menjawab item. Dia macam pokok soalan lah. Macam kita nak jawab soalan, kita mesti kena tahu kita nak pilih jawapan tu kan. Mesti ada soalan. So itu kita dinamakan sebagai STEM. Okay, yang kedua ialah stimulus. Stimulus ni dia berbentuk satu maklumat yang berbentuk teks atau grafik, graf, jadual, gambar dan banyak lagi lah. Tapi stimulus ni dia boleh ada dan boleh tak ada dekat soalan. Jangan dia tak wajib lah ada dekat soalan tu.
Yang ketiga ialah pilihan jawapan. Okey, pilihan jawapan ni macam soalan aneka pilihan tadi. Dia ada jawapan pilihan jawapan A, B, C dengan D tu kan. Yang tu kita namakan dia sebagai pilihan jawapan. Seterusnya ialah jawapan. Jawapan tu ialah jawapan yang betul lah. Macam dekat 4 pilihan jawapan tu kan. Dia mesti akan ada satu jawapan yang betul. Tu kita kata dia sebagai jawapan. Next adalah distractor. Okay, distractor ni dia macam pengganggu lah kepada jawapan tu. Kan kita dalam soalan tu kan ada 4 pilihan jawapan. Satu jawapan yang betul. Kiranya 3 lagi tu kita katakan dia sebagai distractor. Okay. Okay, ni adalah contoh item. Okay, kau tengok kat sini, ni atas ni dia jadual kan atas ni. Okay, yang ni kita namakan dia sebagai stimulus. Tadi kan saya dah cakap, stimulus ni dia boleh berbentuk grafik ke graf ataupun jadual. Okay, ni adalah jadual. Ini adalah stem macam jadual satu menunjukkan suhu air yang dipanaskan. Ini mungkin kita boleh katakan dia sebagai penyataan sebab daripada buku yang saya tengok, dia label yang ni sebagai penyataan. Yang ni pula berapakah bacaan suhu air tersebut pada minit ke-24. Ini adalah stem. Okay, stem ni apa yang kita, macam kita nak jawab soalan, kita tengok. Kita tengok kepada soalan ni apa yang dia nak. Okay, ni pokok soalan. Okay. Macam ni jawapan dia adalah 107 darjah Celsius kan. Ini adalah kunci jawapan. Pilihan jawapan A, B, C, D ni adalah pilihan jawapan. Okay, yang C ni jawapan betul dia. Kerana distractor ni pengganggu kepada jawapan ni. Kerana yang salah, yang jawapan yang salah tu kita katakan dia sebagai distractor ataupun pengganggu. Okay, seterusnya panduan dalam nak menulis stem. Yang pertama kita tidak menggunakan dua perkataan negatif di dalam satu-satu soalan. Contohnya macam soalan ni, yang manakah di antara pernyataan berikut yang tidak benar tentang geseran. Kat sini pun dia guna yang negatif kan, tidak benar tentang geseran. Lepas tu kita tengok dekat B. Tidak wujud di lantai yang basah. Kerana kat sini pun dia guna yang negatif. Mungkin cadangan yang kita boleh guna untuk untuk jawapan B ni, wujud di lantai yang kesat. Sebab kalau kita guna yang sama, mungkin kadang-kadang student ni dia boleh agak tau jawapan dia. Okey, yang kedua, stem mestilah jelas. Macam soalan ni, tabungan ialah, okey macam kita tak tahu kan, dia nak tanya apa sebenarnya, macam tabungan ialah benda apa kan. Mungkin kita boleh guna cadangan dia, apakah definisi tabungan. Kita macam straight tu macam kita nak tanya benda apa. Macam tu. Okey kan, laju sangat ke? Okey, saya okey. Okey, yang lain? Kawan-kawan lain lah, saya okey je. Betul okey ya? Yang lain okey ya? Yang lain, saya. Okey. Laju sikit apa? Oh, laju sikit. Alright. Saya nak slow sikit. Okey. Okey, yang ketiga ialah seboleh-bolehnya stem tu ditulis dalam bentuk penyoalan. Okey, contohnya macam ni. Soalan dia, komponen kecergasan ini berkaitan dengan kesihatan. Macam kita tak tahu juga dia nak tanya benda apa kan. Kalau kita tengok kat sini. Tapi bila kita guna, apakah komponen kecergasan yang berkaitan dengan kesihatan? Bila kita tengok yang soalan cadangan ni kan, kita boleh tahu. Komponen kecergasan yang berkaitan dengan kesihatan. Kita tahulah dia tanya apa yang ditanya tu. Okey. Seterusnya, yang keempat, jika ditulis dalam bentuk pernyataan yang kita tak boleh letak dekat awal item. Kalau tengok yang macam soalan UPSR ni, bila saya check, okey betul, semua duduk dekat tengah-tengah. Dia punya nak isi tempat kosong tu kan, dia tak ada pun yang dekat awal item, awal soalan lah kiranya. Yang seterusnya, yang kelima, stem tidak mengandungi maklumat yang tidak berkaitan. Okey, nampak contoh ni. Rajah 2, rajah 2 menunjukkan contoh sebuah segi empat tepat. Yang ni okeylah, dia nak ni sebagai pernyataan. Tapi yang ni, segi empat tepat adalah satu bentuk yang terdiri daripada empat garis lurusnya sampai sama ni kan. Dia macam soalan tu dia meleret tau, dia macam panjang. Sebenarnya benda ni kita tak payah letak pun tak apa. Kita just letak rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat tepat. Lepas tu kita tulis berapakah panjang X jika luas segi empat tepat ialah 72 cm tersebut. Kita just straight je. Tak payah letak yang meleret-leret yang panjang-panjang. Alright, yang ke-6,
STEM tidak mengandungi sebarang clue bagi jawapan. Okey, contoh untuk soalan ni, raja berikut menunjukkan faktor yang menyebabkan masalah menentang syarikat Borneo Udara British di Sabah. Okey, ni faktor penentangan dia ni, faktor X. Lepas tu adalah peraturan percubaan perkampungan ni kan. Dia abang kat sini, faktor X mempunyai kaitan rapat dengan faktor agama. Kalau kita tengok kat sini, mestilah kita dah tahu lah jawapan dia mesti A sebab perjuangan jihad kan, mestilah berkaitan dengan agama. So mungkin kita boleh letak cadangan untuk STEM tu, kita letak apakah X, simple je. Okey. Okey, apakah maksud stimulus? Okey, stimulus tadi saya dah terang. Dia maklumat yang berbentuk teks atau grafik, graf, jadual, gambar dan banyak lagi lah. Ni, okey. Saya akan terangkan jenis-jenis stimulus yang saya dapat. Yang daripada yang saya cari itu, saya dapat 6. Yang first adalah stimulus beraja. Okey, stimulus beraja macam ni. Tapi tak semua soalan perlu ada stimulus lah. Ini adalah contoh stimulus beraja. Stimulus berpetikan. Okey, stimulus berpetikan ni diambil daripada buku ilmiah. Dia tak boleh diambil daripada buku teks. Lepas tu, bila kita ambil daripada buku, kita kena sertakan sumber rujukan. Contohnya macam ni. Yang bawah ni, takkan Melayu hilang di dunia. Diambil daripada mana? Okey, daripada sejarah Melayu. Next. Stimulus berjadual. Okay, stimulus berjadual ni dia ada maklumat bersifat statistik, fakta dan perbandingan. Lepas tu kalau kita tengok soalan yang jenis ada jadual ni, ni kira sebagai stimulus berjadual. Seterusnya adalah stimulus bergambar. Okay, stimulus bergambar ni ada foto ataupun kartun lukisan sendiri tu. Kadang-kadang dekat soalan, dia ada kan foto macam yang dekat soalan ni ada yang ikan pari tadi tu, tu adalah stimulus bergambar. Yang siapa share tu dalam grup WhatsApp tadi kan. Lepas tu, yang kelima, stimulus bersenarai. Dia menyenaraikan butir-butir peristiwa atau fakta. Ni kebanyakan yang saya ingat lah, saya selalunya dalam soalan sejarah kot, dia banyak yang dia senaraikan macam ni. Lepas tu, dia beritahu dia punya maklumat di atas merupakan punca berlakunya peristiwa. Dia macam senaraikan apa yang punca yang berlakunya peristiwa tu. Okey, yang keenam ialah stimulus berimajinasi. Okey, contohnya anda sedang berada di sebuah pelabuhan yang sibuk pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ni kira macam kita kena imagine kita duduk kat zaman tu. Kita kena bayang kita duduk kat zaman tu. Itu adalah stimulus berimajinasi. Alright. Seterusnya pilihan jawapan. Okey, pilihan jawapan pun tadi saya dah terang dekat awal slide. Okey, ini panduan untuk nak pilihan jawapan. Yang pertama, pastikan hanya satu jawapan yang paling tepat dan elakkan penggunaan alternatif yang bertindih. Contohnya macam soalan ni, nampak? Ali membeli 2 biji mangga dengan harga RM2. Okay, 2 biji mangga RM2 kan? Dia di RM4. Lepas tu, satu ikat rambutan RM4 dan 50 biji manggis dengan harga RM1 10 biji. Kiranya RM4 tambah RM4 tambah RM5 kan, jadi RM13. Kita tengok jawapan A. Kurang daripada RM10. Okey, kurang daripada RM10 tu kita tahu RM10 sampai RM1 tu kan, dia bawah daripada RM10. B pula kurang daripada RM12. Boleh juga jadi RM10, boleh juga jadi RM9. Sebab dia kurang daripada RM12 kan. C pula lebih daripada RM10. Okey, kita tengok, kalau kita tengok yang ni, okey, kita akan kata okey, C ni jawapan dia bolehlah kita boleh terima kan. Bila kita tengok D lebih daripada RM12. Kerana jawapan C dengan D ni dia bertindih tau. So cadangan dia kita boleh guna A kurang daripada RM8. Kita tahu dah RM8 ke bawah. Yang B pula di antara RM8 sampai RM10. Dia RM8, RM9, RM10 untuk jawapan B. C di antara RM10 hingga RM14. Yang ni kita tahu dah. RM10, RM9, RM12, RM13, RM14 kan. Ni jawapan dia. Lepas tu D lebih daripada RM14. Kita tahu okay, D lebih daripada RM14. Jawapan dia RM13. So jawapan dia adalah C. Macam tu lah. Yang kedua ialah option hendaklah selaras dengan pokok soalan dari segi tata bahasa. Okay. Apakah makna perkataan terhalang dalam petikan di atas? Nampak dia guna penggunaan tata bahasa yang berbeza.
dia tak selaras macam ni, berhenti, terganggu, menahan, disekat. Cadangan dia mungkin dia boleh guna semua tata bahasa ni, terhenti, terganggu, tertahan, tersekat. Kiranya kena sama lah, kena selaras. Okey. Yang ketiga adalah elakkan daripada mengulang maklumat yang sama dalam setiap option. Okey. Kita tengok contoh, berdasarkan Rajah 1, apakah yang diwakili P? Kita tengok jawapan dia bahan asid, bahan alkali, bahan cecair, bahan neutral kan. Dia macam, dia mention benda yang sama. Tapi mungkin kita boleh guna cadangan kat sini. Okey, berdasarkan Rajah 1, apakah yang diwakili oleh bahan P? Kiranya dekat stem tu, kita dah mention dah, okey ni bahan P. Kerana dekat soal, dekat jawapan, kita tak payah bagi tahu dah. A acid, B alkali, C cecair, D dan neutral. Kita tak payah tulis bahan dah. Okey. Yang keempat ialah option mempunyai hubungan yang sama dengan stem dan bersifat homogen. Homogen ni dia macam yang sama, yang sama jenis. Contoh macam soalan ni, Rajah di bawah menerangkan mahkamah di Sabah. Okey, siapakah yang menjadi hakim dalam mahkamah anak negeri? Okey, untuk tengok A, B dengan C ni memang dia residen, pegawai daerah, ketua anak negeri, nama jawatan. Tapi tiba-tiba dekat D ni dia letak nama orang. So dia macam tak sama lah. Dia tak tak bersifat homogen. Mungkin D ni dia boleh letak ketua menteri kan, contoh. Contoh macam tu lah. Untuk yang kelima, item lemah jika setiap pilihan jawapan mempunyai cadangan yang sama. Okay, nampak dekat A, B, C, D ni, dia ada nombor 1 dalam semua jawapan. Sebenarnya nombor 1 ni yang saya ingat lah. Dia akan letak dekat A atau B saja, macam 1 dan 2 ataupun 1 dan 3. Saya tak ingat. Tapi rasanya macam tu lah. Dia tak letak dekat semua. Untuk yang keenam, option mempunyai panjang yang lebih kurang sama. Okey, kalau kita tengok kat sini, contoh kan, pelabuhan Johor dikunjungi oleh ramai pedagang asing. Kita tengok A, jawapan dia kemudahan gudang, B, khidmat membaiki kapal. Tapi kita tengok C ni tiba-tiba dia panjang jawapan dia. Okey, kalau saya boleh tanya kawan-kawan kita nak letak apa yang C ni? Kita kena ambil juga yang mana yang kita nak buang. Agak-agak lah. Dengar tak? Dengar. Agak-agak yang mana yang kita support tak? Agak-agak yang mana yang kita boleh buang? Kita nak ambil apa je untuk menjadikan jawapan tu dia nak lebih kurang sama dengan A, B dengan D ni. Ambil sistem cukai je. Sistem cukai. Betul? Okey, boleh. Apa tak hasal kan? Okey, kita boleh ambil sistem cukai berkeutamaan. Macam yang dikenalkan kepada ni kita tak payah ambil sebab ni macam penerangan je kan. Okey, kita just ambil sistem cukai berkeutamaan. Okey. Okey, distractor. Distractor ni dia pengganggu. Tadi dah beritahu dia pengganggu kepada jawapan tu. Macam jawapan yang betul 1. 3 lagi tu kita kata sebagai distractor lah, pengganggu kepada jawapan tu. Okay, kita akan tengok ni menggunakan pilihan jawapan yang tidak homogen dan tata bahasa yang tidak kekal dengan stem. Okay, penilaian berbeza daripada pengukuran kerana tujuan penilaian adalah untuk A, pencapaian objektif, B, menentukan, C, prestasi. Macam dia tak guna tata bahasa yang sama, tidak homogen lah. Lepas tu ni lebih baik kalau kita menggunakan tata bahasa yang sama. Macam ni A menentukan, B menentukan, sama juga, C membandingkan, D sama tadi macam yang slide sebelum ni yang saya bagi tahu. Kita kena guna tata bahasa yang sama. Okey, seterusnya pilihan jawapan yang tidak sama jenis. Okey, macam ni. Bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga. Okey, kalau A sampai C ni dia jenis-jenis bunga. D ni memang dia tiba-tiba D dia masuk objek. Jadi macam dia tak sama jenis lah. Lebih baik kalau kita guna bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga. Nampak A sampai D ni memang semua jenis-jenis bunga. Kerana dia sama jenis. Okey, setakat lah okey lah.
Okay. Alright. Okay je. Dengar suara sayup-sayup kan? Okay, ni ada sikit latihan. Dalam latihan ni saya nak rakan-rakan kita senaraikan yang mana stem, stimulus, pilihan jawapan, jawapan dan distractor. Boleh tak? Hello? Ada. Ya, ada. Okay, boleh tak senaraikan yang mana stem, stimulus, pilihan jawapan, jawapan dan distractor? Siapa-siapa pula? Tak kisah siapa-siapa pun. Kan nak kena sebut nama tak? Okey, stimulus tu yang rajah tu. Stimulus yang okay, betul. Yang lain? Stem tukarkan waktu. Stem. Okay, stem tukarkan waktu. Okay, betul. Pilihan jawapan? 345 C. Pilihan jawapan tu, pilihan jawapan ni, dia semua tau. A, B, C dengan D. A, B, C, D. Dia kira sebagai pilihan Oh, jawapan. pilihan jawapan. Okay. Betul? Kalau jawapan kira jawapan yang betul lah kan. Jawapan C lah kan. D. Kalau distractor, sorry. A, B, D. A, B, D, ya betul. Sekali. Okay, jadilah. Stimulus, stem, distractor, jawapan, pilihan jawapan. Oh, saya tak masukkan pilihan jawapan. Okay, yang seterusnya. Okay, kita tengok soalan ni, contoh item yang lemah. Kenapa? Ada siapa boleh terangkan tak? Ni contoh item yang lemah. Sebab apa? Tak ada ah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sebab, okay, dia item yang lemah sebab nampak kita tengok macam tadi, nampak melihat pada perkembangan bla 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 ni dia terang panjang kan. Sebenarnya dia nak tanya sumbangan apa mereka terkenal Alexander Graham Bell ni je. Tapi yang first ni dia terang bukan main panjang, dia macam melerek lah. Mungkin kita boleh letak antara berikut yang manakah direka oleh Alexander Graham Bell. Macam tu, kita macam simple. Kita terus straight to the point je apa yang kita nak tanya. Okay, ni adalah sumber bukan saya buat pembinaan item ni, saya berdasarkan daripada 3 ni. Ada lagi tapi saya tak ingat. Tapi saya masukkan dah 3 ni. Okay, setakat tu saja. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Balkis untuk bahagian subjektif. Okay, terima kasih Aufa. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, Balkis nak sambung berkenaan dengan penggubalan item subjektif. Okay, Aufa. Next. Next. Yuhu. Okay, sorry. Alright. Okay. Apabila anda terlintas dengan perkataan subjektif, apakah pemahaman anda tentang perkataan subjektif ni? Apa yang anda faham? Subjektif ni. Okay, next. Ada yang nak jawab tak? Subjektif ni apa? Tim ni boleh jawab. Tak ada kita dah bahas lagi. Okay, next. Next Right. Okay, menjawab kepada persoalan tadi kan. Apakah pemahaman, apakah subjektif tu? Okay, so dalam pembinaan item subjektif ni, item subjektif yang baik ni dia menjurus kepada konstruk yang ditafsir dan menggunakan konten yang ada dalam sukatan. Okay, kita tengok yang pertama. Item yang membenarkan subjektiviti dan respon yang diberikan. Okey, maksudnya kat sini skor atau markah yang diberi tu mestilah berdasarkan pada peraturan pemarkahan ataupun kita kata skema yang disediakan dengan jelas dan terperinci. Okey, yang kedua dalam pembinaan item subjektif ni calon kena
mengemukakan jawapan sendiri ikut arahan tugasan kan. Okey, dan mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran yang calon tu miliki sendiri. Okey, yang ketiga, calon memberikan jawapan atau respon bersifat polycotomous. Itu bukan satu jawapan saja yang diterima sebagai betul. Kita banyak apa kata? Jawapan yang boleh jawapan lain yang boleh diterima kan. Okey, yang keempat, peminat item subjektif keempat, calon boleh berfikir secara kreatif dan kritis. Okey. Kenapa calon boleh berfikir secara kreatif dan kritis? Kerana item ni dia mampu nak sesuaikan dan nak uji tahap kognitif yang mana yang lebih tinggi. Seperti nak tafsir kemahiran menganalisis, nak buat pertimbangan ke, ataupun suatu perkara yang membolehkan calon tu mengaplikasikan dalam jawapan dia tu. Okey, so seterusnya prinsip. Okay, next. Okay, prinsip. Okay, prinsip dalam penyediaan item subjektif. Okay, yang pertama sekali mestilah kita kena semak dulu sukatan pelajaran dan objektif pengajaran sebelum kita nak buat item subjektif ni lah. Okay, yang kedua, arahan adalah jelas. Macam Aufa kata tadi, arahan tu mestilah straight to the point kan. Okay, so yang ketiga, soalan yang ditulis tu secara padat. Tak berbunga-bunga, tak mengengkeh macam Aufa kata tadi kan, soalan panjang. Hanya dia nak tanya satu benda tu je kan. Tapi soalan dia meleret panjang berbunga. Okey. Yang keempat, item subjektif ni kita tengok pada aras kesukaran tu. Okey, aras kesukaran setiap soalan tu perlulah sekata. Tak bolehlah tak sekata kan. Yang ni soalan satu lain, soalan dua lain. Okey, perlulah sekata. Okey, yang kelima, prinsip yang kelima, soalan perlu ditulis supaya dapat dibayangi pelajar untuk merangka struktur jawapan. Okey, ni macam kita dululah betul tak? Dapat je soalan paksa. Kalau lah saya nak tengok soalan apa yang ditanya. Sebab apa? Sebab duk hafal kan. Sebab nak tulis balik jawapan, nak tulis balik kerangka jawapan bagi setiap soalan tu. Betul tak? Betul tak? Betul tak kawan-kawan kan? Sebab kita duk hafal takut lupa kan point kan. Cepat kita senaraikan rangka jawapan. Okey, yang keenam, prinsip yang keenam, kita tentukan markah untuk nak memudahkan penyediaan skema jawapan. Okey, senanglah bila dah ada markah. So skema pun kita dah boleh buat based pada markah yang kita letak tu, betul tak? Okey, seterusnya. Okey, kata tugas item subjektif. Okey, kata tugas item subjektif ni adalah satu kata kerja yang terdapat dalam item ni, adalah sesuatu item yang kita nak buat tu. Di mana fungsi dia untuk nak menyatakan tugas yang perlu dibuat oleh pelajar untuk nak jawab sesuatu item soalan tu. Okey, kegagalan menggunakan kata item ni, menggunakan kata tugas yang tepat dengan hasrat penulisan item akan menyebabkan pelajar tu gagal memberikan jawapan seperti yang ditentukan dalam skema tu. Okey, betul tak? Kena kat sini keyword kata tugas tu penting lah untuk nak bagi student tu nak jawab ikut skema yang telah disediakan. Okey, yang ketiga, kata tugas mempunyai kaitan yang rapat dengan tujuan ujian. Okey, menggunakan item berkenaan. Okey, walau bagaimanapun sesuatu kata tugas tu dia tidaklah unik bagi satu tujuan. Di mana kata tugas yang sama kadang-kadang dia boleh menghasilkan jawapan yang berlainan, betul tak? Macam pelajar A dia akan jawab lain, pelajar B dia akan jawab lain. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh kata tugas. Okey, kat sini. Okey, apa next? Okey, contoh kata tugas. Okey, kat sinilah kita nak buat soalan kita tu. Ikut kata tugas. Okey, macam contoh yang pertama kata tugas analisis. Okey, analisis. Okey, membuat pernyataan terperinci tentang sesuatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan. Okey, menganalisiskan. Okey, so yang kedua anggarkan. Kata tugas anggarkan. Anggarkan ni dia memberi nilai kuantitatif. Okey, banyak mana? Okey, kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkan dengan menggunakan satu pengetahuan. Okey, kita tengok soalan apakah. Apakah ni selalunya macam dia memberi maklumat yang khusus. Selalunya macam apakah yang dimaksudkan dengan contohnya kita kata pemanasan global. So, student akan jawab, jawapan yang student jawab tu dia mestilah khusus kepada maksud tu, betul tak? Apakah maksud? Okey, bagaimanakah ni dia selalunya memperihalkan penerangan, cara, keadaan, langkah. Okey, bagaimanakah berlakunya
gempa bumi contohnya. Okey, dia merupakan langkah kan ataupun keadaan. Okey, bandingkan ni okey, kata tugas bandingkan. Okey, bandingkan. Selalunya kita tahu lah kan bandingkan ni bandingkan persamaan ke, perbezaan ke antara produk A dengan produk B contoh. Okey, so kat sini jawapan yang diharapkan oleh pelajar tu mestilah menyatakan perbezaan atau perbandingan lah. Berapakah? Okey, memberi kuantiti. Berapa bilangan? Okey, bezakan. Bezakan ni menyatakan kelainan, ketidaksamaan. Okey, apa yang berbeza antara soalan tu ataupun perkara yang dinyatakan dalam soalan subjektif tu. Bilakah? Menyatakan masa ataupun waktu. Okey, binakan, membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah atau alat tertentu. Bincangkan, okey, memberi penerangan daripada pelbagai aspek. Okey, ni adalah kata tugas yang pentinglah dalam nak menggubal item subjektif. Okey, seterusnya. Okey, kat sini jenis-jenis item subjektif ada 3. Item respon terbuka, terhad dengan berstruktur. Okey, saya akan terangkan sikit sebab selebihnya secara detail akan diterangkan oleh kawan saya. Okey, item respon terbuka. Okey, apa item respon terbuka ni? Okey, item respon terbuka ni dia adalah contoh item yang bersifat polycotomous, iaitu calon bebas mengemukakan idea, pendapat ataupun tanggapan mereka dalam soalan tu. Okey, item ni dia menguji tahap kognitif yang lebih tinggi seperti soalan seperti mentafsir kemahiran analisis, memberi mengsintesis, membuat pertimbangan. Okey, item ni juga dia boleh mentafsir keupayaan pelajar. Tengok tahap keupayaan pelajar tu. Faham ke tak faham kan? Okey, dalam menerokai pelbagai pilihan, cara atau pendekatan bagi nak menyelesaikan sesuatu soalan ataupun permasalahan tu. Okey, yang kedua item respon terhad. Okey, item respon terhad ni dia menghadkan bentuk respon, bentuk soalan, bentuk respon calon tu. Okey, di mana bentuk respon tu biasanya dihadkan melalui skop yang disoal dan markah yang diperuntukkan. Okey, soalan tu dia dah spesifik dah. Okey, apa yang dia nak tanya? Okey. So berapa markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan item subjektif tu. Okey, seterusnya item berstruktur. Okey, item berstruktur ni dia merupakan satu ciri tugasan item yang mempunyai kaitan dengan setiap tugasan dengan stimulus. Okey, kat sini. Okey, respon terakhir yang diberikan merupakan keseluruhan proses yang berkenaan. Okey, respon calon adalah terpandu dan terhad. Dan set soalan ni mengandungi pelbagai aras. Contohnya aras rendah, aras sederhana ke, aras tinggi ke. Okey, ada pelbagai jenis aras. Okey. Okey, saya lupa nak terangkan item respon terhad. Di mana dah tadi. Okey, kelebihan item respon terhad ni membolehkan kehendak soalan difokuskan kepada sesuatu yang spesifik, di mana calon ni terpandu dalam memahami tugasan yang perlu dilaksanakan dan pemberian markah pun lebih adil dan mudah ditentukan. Okey. Tu saja kot pembinaan item subjektif. Yang lagi terperinci macam soalan semua tu akan diterangkan oleh siapa? Aufa, Muna. Doktor, Muna. sempat ke doktor? Tak sempat. Thank you very much sebab tanya. Kalau Muna dengan Atikah boleh usulkan minggu depan, ke dah stres dah? Dah ada prepare dah? Okey, tak apa. Thank you. Okay. Kawan-kawan dah penat dah. Kan? Thank you so much. Okay, Alfa stop sharing kan doktor? Boleh? Alright. Okay. Thank you so much. Last call, Amalina ada tak? Ke saya tak? Okay, Amalina tak. Amalina, last call? Amalina tak ada doktor. Okay. Tak apa. Jadi sekejap jangan exit lagi. Sekejap saya nak tangkap gambar tangkap gambar nama. Okay, thank you very much 33 orang, alhamdulillah.
apa-apa soalan tanya dalam WhatsApp ya. Okay? Okay, doktor. Thank you presenting teams. Share dalam Padlet ya. Jangan lupa group tadi group Allah Akbar. Apa Amizato, Atira, Diana. Siapa lagi? Saya tak sebut nama tadi. Tapi tolong share dalam group Padlet yang sama Muna pun ya. Okey, sekarang boleh exit. Ni ada 34. Siapa pula? Siapa baru masuk? Okey, tak apa. Thank you very much sebab mungkin tadi terkeluar kan. Okey, saya end sekarang ya meeting. Thank you so much. Have a great Esok dah Sunday kan. Great rest for tonight. Assalamualaikum. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, doktor.